Baik, sebelum kita memulakan webinar kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menonton taklimat keselamatan yang akan dipaparkan melalui video. Sama-sama kita memahaminya. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum program ini bermula, pihak Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ingin menyampaikan taklimat keselamatan ringkas kepada semua peserta. Mohon ambil perhatian. Langkah ini adalah keperluan penting bagi memastikan keselamatan anda. Walaupun program ini dijalankan secara atas talian, aspek keselamatan diri tetap menjadi keutamaan. Oleh itu, para peserta dinasihatkan untuk sentiasa prihatin terhadap persekitaran masing-masing sepanjang sesi berlangsung. Pastikan anda mengikuti program ini di lokasi yang selamat, selesa dan mempunyai pencahayaan yang mencukupi. Elakkan duduk di kawasan yang sempit atau menghalang laluan keluar kecemasan. Kenal pasti laluan keluar kecemasan dan tempat berkumpul kecemasan di lokasi anda sebelum sesi bermula. Sekiranya berlaku kebakaran atau sebarang kecemasan, hentikan sesi dengan segera dan keluar ke kawasan selamat mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan. Pastikan kedudukan kerusi, meja dan komputer berada pada paras yang betul bagi mengelakkan kecederaan otot. Sekiranya sesi berlangsung dalam tempoh yang lama, sila melakukan regangan ringan atau berdiri secara berkala. Pastikan anda berada dalam keadaan sihat, minum air secukupnya dan berada di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik. Sekiranya anda berasa tidak sihat semasa sesi, maklumkan kepada pengacara. Sekiranya berlaku gangguan luar jangkaan seperti bekalan elektrik terputus atau masalah capaian internet, peserta dinasihatkan untuk mengutamakan keselamatan diri sebelum meneruskan sesi. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang taklimat keselamatan ini. Pematuhan keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama demi kelancaran program ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh warga universiti, para peserta yang hadir ke webinar kita pada hari ini. Bagi memberkati webinar kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama memulakan program ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Fitriah binti Nasir daripada Bahagian Kesihatan Pekerjaan dan Biokeselamatan Pejabat OSHA UTHM. Dan pada pagi ini saya selaku moderator anda yang akan mengendalikan sesi ini sepanjang program ini berlangsung. Pihak majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan anda semua ke webinar KKP yang bertajuk Kepentingan Program Pengawasan Perubatan dan Memperkasa Kesihatan Pekerja. Program yang sangat bermanfaat ini dianjurkan khas oleh Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Awam iaitu MKKP UA dengan kerjasama Pejabat Persekitaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pejabat OSHA UTHM. Dan saya jangkakan topik ini sangat penting bukan sahaja dari sudut pematuhan Undang-Undang Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan tetapi juga demi memastikan warga kerja di sektor pengajian tinggi dan organisasi kekal sihat, produktif serta terlindung daripada bahaya persekitaran kerja. Sebelum kita bermula, izinkan saya berkongsi beberapa pesanan mesra untuk kelancaran sesi kita. Yang pertama sekali, sila pastikan mikrofon anda berada dalam keadaan mute sepanjang sesi pembentangan. Yang kedua, sekiranya ada sebarang soalan, anda boleh terus menaipnya di ruangan chat box atau semasa sesi soal jawab Q&A, anda boleh bertanya di sesi tersebutlah di akhir pembentangan nanti. Dan pastikan anda kekal sehingga ke penghujung sesi bagi mengisi borang kehadiran dan maklum balas. Hadirin sekalian, bagi mengupas topik ini dengan lebih mendalam,
kita sangat bertuah ya pada pagi ini kerana dibimbing oleh seorang pakar dan pengamal perubatan yang saya kira berpengalaman dalam bidang kesihatan pekerjaan. Sama-sama kita mengalukan penceramah jemputan kita, Dr. Dini Suhaili binti Darmaji. Sebagai pengenalan ringkas, saya perkenalkan Dr. Dini yang merupakan graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau kini bertugas sebagai pegawai perubatan di Hospital Pakar KPJ Batu Pahat dan mempunyai pengalaman selama 4 tahun dalam bidang kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Beliau juga merupakan Doktor Kesihatan Pekerjaan, Occupational Health Doctor OHD yang berdaftar dengan JKKP dan beliau juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang kesihatan awam, public health, khususnya dalam aspek pencegahan penyakit, promosi kesihatan dan usaha bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti melalui pendekatan berasaskan bukti. Beliau telah berkahwin dan telah digunakan dan kini digunakan 2 orang cahaya mata. Sepanjang pelibatan beliau, Dr. Dini sangat aktif ya dalam menjalankan program pengawasan perubatan atau kita kenali sebagai medical surveillance, penilaian risiko kesihatan pekerjaan serta membantu pelbagai organisasi dan warga kerja bagi memastikan persekitaran kerja sentiasa selamat, sihat dan mematuhi piawaian kesihatan semasa. Minat beliau terhadap kesihatan awam turut mendorong penlibatan dalam usaha memperkukuh budaya pencegahan, meningkatkan kesedaran kesihatan dan menyokong pelaksanaan amalan kesihatan yang mampan di tempat kerja serta di komuniti. Baiklah, apa khabar hari ini Dr. Dini? Sihat ya? Alhamdulillah, baik Doktor. Okey, Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan sesi utama ini kepada Dr. Dini Suhaili untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Doktor. Okey. Serba sedikit tentang saya dah diterangkan dengan mendalam oleh Dr. Fitria. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih kerana sudi hadir melibatkan diri dalam sesi perkongsian ini yang saya kira lebih kepada awareness lah, maksudnya kita nak memberi kefahaman tentang medical surveillance. Saya tidak berhajat untuk buka kelas chemistry di sini sebab bila kita sebut pasal medical surveillance dia adalah berkaitan chemical. So saya tak berhajat untuk buka kelas chemistry, saya nak memberi awareness tentang this program, what it is dan pekerja yang terlibat perlu faham kenapa mereka perlu terlibat dalam medical surveillance inilah. Okey, boleh nampak slide saya tak semua orang? Boleh Doktor, tapi apa kata Doktor full screen dekat tepi tu? Okey, baik sekejap. Okey, so lagi nampak besar screennya. Okey. Okey, nampak Doktor kan? Okey, boleh silakan. Okey, semua orang dah kenal saya, so why not saya juga kenal kepada semua orang. Diminta semua untuk scan QR code ni. Dalam sesi ni kita boleh buka phone lah Okey, keluarkan phone, scan QR dan jawablah soalan yang terkemuka. Ya. Ya, Doktor. Okey, so dalam partisipan kita agak ramai hari ni, 160, mungkin more are coming. So ini ada antaranya Puan, namanya Puan. Okey, Syalawah, selamat datang semua. Asyuk, Bashir Belu, Cik Borhan, Assalamualaikum Cik Borhan. Puan Masayu, mana Puan Masayu? Okey, Puan Masayu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, selamat datang Puan ke kelas di pagi hari.
Okey, baiklah. Seterusnya, okey, boleh jawab yang seterusnya. Saya dah kenal beberapa nama, jadi saya perlu tahu siapakah audiens saya juga. Oh, okey. Siapakah anda? Sama ada staff, pelajar ataupun orang awam? Staff. Yes, ya. Orang awam. Okey. Ada juga orang awam yang terlibat dalam kelas ni kan, Dr. Fitria? Ya betul, kita open kepada semualah, penyertaan terbuka. Manusia ya, Dr. Fitria, kita punya audience. Okey. Okey, ada lagi. Jadi kebanyakannya adalah saya jangka staff dan pelajar lah, mostly. Okey. So next, daripada industri mana ataupun daripada department mana? Adakah saya boleh agak lah daripada Makmal. DAK apa ya? Klinik kesihatan ada, pendidikan, OSHI, UMT, OSH. Manufacturing ada. Okey, pelbagai bidang lah saya anggap, daripada lab, daripada construction construction pun ada. Okey, alright. So bidang yang diceburi ataupun background setiap participant pun agak diverse. Okey. Saya rasa cukup untuk saya dapat idea siapakah saya punya audience. Okay. So sekarang kita sambung dengan kita punya presentation ya doktor kan. Alright. Okay. So mari kita lihat di dalam gambar di slide yang saya tengah tunjukkan. Okay. Ada 4 situasi pekerjaan, pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okay. Jadi pada pendapat partisipan semua, antara 4 pekerja ni yang berada di sektor-sektor yang berbeza ni, manakah pekerja yang paling sihat pada pendapat masing-masing lah. Okay, boleh buka mikrofon lah untuk bagi some feedback. Sama ada yang pertama mungkin CEO, adakah CEO yang paling sihat sebab dia paling kaya mungkin, ataupun kedua lab scientist, yang ketiga petani, keempat mungkin seorang doktor ataupun MA. Mana yang paling sihat? Doktor, kalau kita tengok kat chat box tu nampaknya ramai jawab nombor 3. Nombor 3 paling sihat. Okay, 3, 1. Alright, 3, 1 ramai juga yang jawab. Okay, tapi mostly jawab 3. Jawab soalan ni tak ada siapa betul, tak ada siapa salah lah, definitely. Okay, ni semua pendapat. Kalau lecturer pun dia suka soalan yang open ended macam ni. Okay, ya tak salah soalan yang ketiga tu adalah paling sihat. Mungkin mereka berpendapat bahawa bekerja dekat open air, ada hijau-hijau daun, kena dekat grounding gitu kan, pijak tanah semua macam tu. Mungkin itu pada pendapat poin-poin yang support lah kenapa 3 tu paling sihat. Tapi kita tak boleh lupa juga bahawa petani ataupun golongan nombor 3 ni terdedah dengan racun juga. So in order untuk pastikan tanaman-tanamannya sihat, tanaman-tanamannya tak diserang serangga, mereka perlukan racun-racun, which dah considered tak sihat lah kan sebab ada racun. Dan kalau tengok pula tangannya tak ada pakai apa-apa glove, kaki tak nampak lah ada pakai boot ke tak, tapi tangannya tak protected langsung. Tak sure apa proses yang tengah dibuat, mungkin tanam semai ataupun tengah matikan serangga ke, tak sure. Tapi pada pandangan kita nampak sihat, behind the process tu ada yang tak sihatnya juga, ada terdedah kepada chemical. Kalau nampak nombor 1 pula, sebab ramai juga yang jawab nombor 1, yes mungkin nampak sihat sebab dia paling kemas, pakai tie all the time kan, nampak sihat. Muka ada senyum, okay, berbanding dengan mungkin doktor-doktor tu tak senyum sangat.
So CEO ni dia banyak senyum. Okay. Tapi tak boleh dilupakan juga, duduk yang terlalu lama adalah satu hazard juga, hazard kepada ergonomi. Nanti tulang belakang sakit, PID dan sebagainya lah. Yang saintis ni definitely memang jelas-jelas dia handle chemical, so ada bahaya yang terdedah everyday in fact. Okay. Doktor pun macam tu juga, mungkin lebih kepada ergonomi, psikososial, stres kerja dan sebagainya lah. Okay. So nak kata yang mana yang paling sihat, mungkin semua nampak sihat tapi belakangnya tu adalah risiko-risiko yang dihadapi di tempat kerja masing-masing. Okay. Alright. Jadi untuk hari ini fokus kita adalah kepada chemical part. Jadi hanya 4 je objektif kita lah. Saya nak semua tahu apa itu CHTH, iaitu Chemical Hazardous to Health. Nak tahu apa itu medical surveillance secara surface, preventive measures, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan kesan risiko yang terdedah di tempat kerja, dan juga sedikit peringatan responsibilities employer dan juga employee berkaitan dengan chemical dan medical surveillance ni. Baik. Ada sikit soalan untuk warm up session. Boleh scan lagi dan jawab soalan ni . Okay, scan dulu. Okay. Okey, jawab soalan yang pertama dulu. Pernahkah anda menjalani saringan kesihatan? General lah, tak berkaitan dengan chemical ke, tak, ya general sahaja, kencing darah tinggi, kolesterol ke, yang itu ada tak, pernah tak? Okay, so majority I would say semua jawab pernah join. Okay. Okay. Sekejap ya, betul. Okay. So daripada sini kita nampak almost 100% lah dah pernah jalani health screening, tapi ada juga segelintir yang tak pernah. Mungkin pada pendapat dia terlalu muda, terlalu sihat, tapi that's not wrong, tapi digalakkanlah untuk buat. Tapi I'm happy like kebanyakan, almost semua pernah jalani apa kita panggil health screening. Okay, next question. Adakah anda pernah terdedah dengan sebarang bahan kimia? Any bahan kimia, tak ada kaitan dengan tempat kerja pun dia dikira kimia juga. Apa-apa bahan kimia? Kalau pernah, jawab pernah. Kalau tak pernah pun sila jawab. Okay. Pernah ramai, tak pernah pun ada. Okay, ramai yang pernah tapi suku tak pernah. Amazing. Okay. Next question Okay, ada lagi yang nak jawab? Okay, jawab, teruskan. Masih pernah yang majority lah, tapi masih ada yang tak pernah juga. Okay, penting ni sebab bagi gambaran dekat kita kefahaman apa itu bahan kimia. Okay, alright, next question. Pernahkah anda mendengar istilah medical surveillance? Pernah? Tidak pernah? Okay. Alright. Separuh, 30% tidak pernah. Yang pernah ni mungkin yang pernah dihantar untuk medical surveillance lah. 50-50. Okay, menarik. 50-50 ya. Rasanya yang UTHM buat medical surveillance dengan saya tak sampai 30 orang lah. Tapi
mungkin word of mouth tu, lepas buat test cerita kat kawan-kawan kan, ngetek-ngetek tu, saya dah buat medical surveillance. Itu yang ramai pernah dengar medical surveillance ni. Okay, alright, itu sahaja testnya. Okay, sambung dengan kita punya ni lah. So daripada saya punya sharing itu tadi, saya dapat idea bahawa mungkin ada yang kurang jelas apa itu chemical. Okay, tapi ramai juga yang aware tentang chemical, sama ada yang bahaya ataupun tak bahaya. Jadi itu adalah salah satu kita punya objektif hari ini, untuk kenal apa itu chemical. Okay, next. Okay, so apa itu chemical? Alright, chemical adalah apa-apa bahan yang terdiri daripada, kalau ni bahasa orang-orang kimia lah, any substance made of one or more elements which is called compound. Okay, dia boleh jadi elemen, compound ataupun mixture. Dia boleh jadi sama ada dia naturally occurring, maksudnya dia terjadi secara natural di bumi, ataupun dia sintetik, dibuat oleh manusia. So contoh-contoh yang natural ni banyak. Paling simple adalah air, H2O. Nama saintifik dia H2O, memang nampak kimianya tu. Dan yang sintetik antaranya adalah plastik ataupun nylon ataupun racun-racun pesticide pun adalah buatan manusia juga. Okey. Tapi apa beza natural dengan sintetik ni? Yang natural tak bermaksud dia sihat, dan yang sintetik pula tak sentiasa bermaksud dia tu bahaya. Okey. Alright. So chemical ni dia ada ciri-ciri dia lah, properties dia, physicalnya, chemicalnya. Ada yang ada warna, ada yang tak ada warna. Ada yang ada bau, ada yang tak ada bau. Dan secara chemical properties ni pula, ada yang easily terbakar, easily flammable, dan ada juga yang bahan-bahan kimia ni yang korosif, dia menghakis. Ada juga yang terlalu toksik sampai boleh menyebabkan kematian. So itulah chemical. Okay, jadi kalau tengok balik dalam kehidupan harian kita, actually bahan kimia bukan hanya ada di lab ataupun di kilang. Dia ada even dengan kita sekarang pun. Kalau tengok dekat sinki ada sabun. Sesimpel itu pun itu dikira bahan kimia. Jadinya siapa yang menjawab tidak pernah tadi tu questionable sikit lah. Okay, mandi guna sabun, basuh pinggan guna sabun, itu juga bahan kimia. Jadinya saya rasa tak ada orang dalam dunia ni pun yang tak pernah terdedah dengan bahan kimia. Yang membezakan adalah bahan kimia tu yang mengganggu kesihatan badan kita ataupun yang tak mengganggu kesihatan badan kita. Sabun, kalau kita guna sekadar untuk cuci tangan, mandi, definitely, obviously dia tak ganggulah apa-apa sistem kesihatan kita. Tapi kalau sabun tu dimakan, sistem badan dah react dengan cara lain, so itu jadi bahaya. Jadinya apa yang saya nak sampaikan adalah tiada seorang pun yang terkecuali daripada terdedahnya bahan-bahan kimia. Tak kisah di rumah, di environment, di tempat kerja. Baby pun terdedah dengan bahan kimia sebab kita sapu lotion sometimes, kita sapu sabun dekat dia, itu juga bahan kimia. Cuma dia tak melibatkan kesihatan kita, dia tak menjejaskan kesihatan kita. So tengok dekat sini keluarga bercucuk tanam, mungkin dia pun bagi fertilizer, bagi baja dekat tanaman-tanamannya, sebab tu nampak subur macam ni kan. So itu pun adalah bahan kimia. Apatah lagi dekat kilang-kilang ataupun lab ataupun forestry, di tanaman-tanaman yang large scale, lagilah risikonya lagi besar. Okay. Jadinya kalau semua orang pun terdedah dengan bahan kimia dari kecil baby sampai ke usia yang tua, kenapa ada bahan kimia yang ditekankan sehingga ada specific medical examination untuk memantau efek kesihatannya?
Soalannya dekat situ. So inilah sejarah-sejarah yang kita dah belajar daripada sebelum ni, dan maka terhasillah akta-akta yang menyebabkan kita perlu memberi perhatian yang lebih kepada certain chemical. So tengok sejarah yang pertama, kalau orang-orang OSH biasanya yang ini memang sejarah yang diratip di bibir lah. The chimney sweeps cancer. Okay. Ini adalah kisah zaman dahulu kala dalam tahun 1770-an macam tu di England. Okay. Orang-orang putih, orang-orang US ni, diorang untuk panaskan badan, diorang akan buat pembakaran dekat chimney tau. Chimney ni adalah cerombong asap ni kan. Dia buat bakaran dekat bawah untuk keluarkan haba, dan dia punya suit tu akan keluar all the way ke atas bumbung daripada serombong yang ni lah yang selalunya nampak dekat atas bumbung tu. So dekat dalam serombong ni, lama kelamaan suit ataupun kita panggil suit lah. Suit tu dia akan terkumpul dan perlu dibersihkan supaya tak berlaku sumbatan suit lah dekat situ. Dan selalunya orang mereka ni akan libatkan kanak-kanak kecil, macam buruh paksa lah, kanak-kanak kecil ni dipaksa untuk jadi pekerja, untuk jadi sweep, untuk membersihkan lorong suit ni. Kenapa diorang pilih kanak-kanak kecil? Sebab lorong ni kecil, jadi yang muat tu adalah kanak-kanak kecil macam ni. Dan kebanyakannya yang terlibat adalah kanak-kanak lelaki. Jadi kanak-kanak lelaki ni lama kelamaan dia terlibat hari-hari, dia akan bawa sapu turun dekat lorong bawah ni bersihkan suit tu. Probably due to multiple factors lah, antaranya macam pendedahan yang lama bertahun-tahun. Lepas tu diorang ni kemungkinan besar hygiene part tu, kebersihannya tak berapa cemerlang lah kan. Mungkin lepas bekerja tak mandi secara proper, dan suit-suit ni dia melekat di kulit dan dia preferred dekat pelipat kulit. Jadinya banyak suit yang melekatlah dekat anggota badan. Yang lama kelamaan ada seorang doktor, saintis di England ni, dia noted pekerja-pekerja chimney sweeps ni, dia develop scrotal cancer di bahagian kulit, bahagian testis. Okay. So dia pun buat kajian. Doktor ni nama dia Pivotal, dia ni adalah bapa kepada OSH lah. So dia found out that actually yang menyebabkan scrotal cancer endemik yang ramai dalam kalangan chimney ni adalah suit tu sendiri. Jadinya daripada sejarah ni, dia menunjukkan doktor ni berjaya buktikan bahawa penyakit ni ada kaitan dengan pekerjaan, dan betapa pentingnya prevention dekat workplace untuk mengelakkan apa-apa sebarang kesan kepada pekerja, bukan hanya bagi treatment bila dah jadi penyakit. Okay, ni sejarah yang pertama. And then ada lagi sejarah di Japan, this is years before OSH implementation lah. Okay, Enhexin. Okay, Enhexin polyneuropathy ni adalah penyakit saraf yang mati ataupun cedera disebabkan oleh terdedah kepada Enhexin. Dekat Jepun zaman 60-an macam tu, kilang-kilang sandal banyak. So kilang sandal ni banyak gunakan Enhexin untuk dijadikan, Enhexin ni dia adalah untuk jadi adhesive, pelekat-pelekat. Kalau tengok ni gambar ni AI illustrated lah, tapi the situation memang macam gini. Mereka tak ada protective measures yang proper dengan penggunaan chemical ni. Chemical is merata-rata diletakkan, tangan bare hand, tak ada apa-apa respirator ke apa-apa respiratory punya protection, guna sekadar guna saja, tak ada apa-apa protection. After few years, lama kelamaan mereka dapati ramai pekerja-pekerja kilang sandal ni, dia otot-otot di kaki, di tangan semua menjadi kecut, tak boleh berjalan, tak boleh bergerak. Patternnya sama, especially diorang memang nampak dekat pekerja-pekerja dekat kilang sandal ni. So study, ya rupa-rupanya Enhexin ni adalah punca kepada kerosakan saraf-saraf yang menyebabkan otot kecil,
dia rasa tak rasa dah, lepas tu dah tak boleh berjalan lah sebab otot dah jadi problem disebabkan saraf yang rosak, disebabkan NHC. So this is another history yang kita belajar. And at times kita pun sedar bahawa betapa pentingnya pemantauan di tempat kerja lah untuk mengelakkan daripada pesakit terjejas disebabkan oleh bahan yang terdedah. Okay. And this is just another story. Bhopal, dekat Bhopal di India, somewhere around tahun 1980-an, dia sebenarnya adalah kisah kilang pesticide, racun di perkampungan India namanya Bhopal. Yang ini waktu tu due to lack of implementation in terms of pemantauan, prevention measures, yang itu semua kurang sebab tak ada siapa-siapa yang berfokuskan pada itu lagi. Somehow dekat tangki yang menyimpan methyl isocyanate lah. Okay, ini adalah chemical yang dia sangat very reaktif kepada air. Dia salah satu chemical yang digunakan untuk buat racun pesticide. So dekat tangki yang besar ada air yang bocor masuk ke tangki tu menyebabkan chemical reaction. Okay, so menyebabkan chemical reaction yang mana after chemical reaction tu berlaku selepas air bocor masuk, temperature dalam tangki tu naik dengan mendadak, pressure pun naik dengan mendadak dan menyebabkan satu letupan yang besar di perkampungan Bhopal. So gas methyl isocyanate ni terlepas dekat udara, dekat perkampungan tu. Kalau zaman dahulu kala perkampungan dengan area manufacturing ke kilang tak jauh lah, tak berbanding dengan zaman sekarang ada implementation bahawa kilang tak boleh dekat dengan kawasan perumahan dan sebagainya. Berbeza dengan zaman dahulu. So kalau kita tengok after the explosion tu memang thousand of people meninggal instantly due to that explosion. Although tak nampak sangat health effect sebab immediate effectnya kematian, tapi safety punya impact sangat besar lah. Okay. Alright, dan bahan kimia yang terlepas dekat udara di Bhopal ni, dia tak terus bersih di udara, dia ambil masa dan because of that masih ada health effect yang datang subsequently. Kebanyakannya adalah yang melibatkan paru-paru, melibatkan mata tak nampak. So bukan sekadar kematian yang tinggi tapi health effect yang datang after that pun banyak juga. Okay. Dan itu yang di luar-luar negara lah kan. Dekat Malaysia pun tak lari daripada sejarah juga. Dan inilah sejarah di Malaysia yang membuka mata kerajaan Malaysia untuk lebih fokus kepada prevention di tempat kerja. Okay, Bright Sparklers, famous kan history ni tahun 1991. Walaupun saya tak lahir lagi waktu ni, tapi segala informasi boleh dapat di hujung jari kan. Okay, ni sejarahnya dan ni kisahnya. Kilang bunga api di Sungai Buloh berlaku letupan yang besar. Macam cerita lebih kurang Bhopal lah. Okay, kalau kita belajar tentang chemical, kita tahu bunga api ni memang nak tak nak dia tak lari daripada alat ataupun bahan kimia yang bernama phosphorus. Phosphorus ni dia sangat flammable, tak boleh kena oksigen sikit dia mudah untuk meletup. So inilah yang berlaku di Malaysia 1991. So after berlakunya Bright Sparklers explosion di Malaysia ni, Malaysia dengan ambil langkah yang proaktif, kita implement OSH. Okay, so actually kita punya akta Occupational Safety and Health berkuat kuasa 1994. So not long after Bright Sparklers punya history, recently amended lah due to kita punya situasi semasa. And following that, after akta bawah tu pula ada banyak apa kita panggil regulations yang untuk cerita lebih detail macam mana pelaksanaan akta tu. So kalau dekat OSH kita fokus pada Occupational Safety and Health Act. Berkaitan dengan bahan kimia pula banyak regulations, antaranya USH regulation yang menekankan tentang medical surveillance dan juga class regulation
menekankan tentang penyimpanan, storing, production dan sebagainya lah. Okay, lepas tu ada lagi juga regulation yang memberi keterangan dengan detail tentang apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku accidents ataupun occupational disease yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun workplace. Bukan berhenti dekat regulation sahaja, DOSH Malaysia juga sangat committed mengeluarkan so much of guideline supaya semua level of OSH practitioner, tak kisah yang di lapangan, di lab ataupun di mana-mana sahaja, boleh implement OSH, akta OSH dan juga regulation ni. Saya berkait rapat dengan medical surveillance adalah yang melibatkan chemical health risk assessment yang kita panggil CHRA dan guideline untuk medical surveillance. So semua ni adalah after kita belajar daripada sejarah for the betterment of the system lah. Okay, so we talk so much about sejarah apa semua kan. So sebenarnya bahan kimia ni kalau masuk kat badan kita ni apa yang berlaku? Kan? So kita nak tahu kenapa dia boleh kacau sistem kesihatan kita. Macam mana, apa yang berlaku di dalam badan, apa yang dia ganggu dan apa yang possible berlaku. Okay. Dalam guideline diterangkan, ataupun bukan guideline lah, kalau secara belajar chemical pun, kalau tak belajar CHRA ke medical surveillance pun, bahan kimia bila masuk dalam badan sama ada secara sikit lama-lama jadi bukit, ataupun berlaku accident yang masuk dalam badan dalam amount yang banyak sekaligus, contohnya tertelan, ada tumpahan dan sebagainya, ataupun pekerjaan lah yang paling mudah untuk chronic exposure. Chronic ni dia bukan teruk tapi dia adalah jangka yang panjang. Paling mudah adalah contoh di tempat kerja, lab kan, hari-hari buat kerja yang sama, handle chemical itu ini, lama-lama banyak yang masuk dalam badan. Dan macam mana dia masuk dalam badan, ada banyak routes. Okay, beberapa yang ditekankan adalah melalui pernafasan, melalui mulut yang tertelan, ataupun daripada serapan kulit, dan juga injectable lah. Selalunya injectable jarang berlaku di tempat kerja lah, melainkan sektor-sektor yang memang directly ada guna injection. So 3 ni yang paling banyak route-nya lah, banyak yang paling famous lah. Okay, so bila dah masuk, dah jumpa laluan dia, bila dia masuk dalam badan, bahan kimia ni akan dicernakan oleh badan. Okay, bila dicernakan tu adalah term yang kita panggil toxikokinetic. Kita diserap, dicerna, dan chemical yang asal tu dia dah dimodify jadi metabolites yang lain dan seterusnya dibuang. Okay. Dan bila dia dah dicernakan, bahan-bahan aktif yang terhasil daripada pencernaan tu, itulah yang akan bertindak kepada badan kita. So this is where bahan chemical tu pula yang buat kerja dalam badan. Tadi badan kita bekerja untuk chemical yang baru masuk tu. Bila dia dah masuk, dia dah melalui proses-proses pencernaan, dah ada bahan aktifnya, itulah waktunya dia bekerja. Daripada secara luarannya, contohnya dia merosakkan sistem saluran makanan, jadi kebocoran dan sebagainya, sampailah dekat genetik punya level. So sekecil-kecil metabolite itu dia boleh kacau genetic structure yang akhirnya bolehlah datang macam-macam side effect. Kalau yang genetik tu sampai baby baby dalam kandungan pun berlaku kecacatan, kematian. Kalau dekat organ-organ lain, contohnya di paru-paru, menyebabkan rasa sesak nafas, batuk yang kronik, paru-paru jadi banyak parut-parut yang menyebabkan masalah pernafasan yang long term, dan organ-organ lain dalam badan kita banyak organ sistem yang perlu yang ada. Jadinya tak perlu terangkan satu-satu, tapi that's the idea. Mula badan kita react dekat benda asing yang masuk, which is chemical. Bila dah ada active metabolites tu, jadi pula dia bekerja ke badan kita. Okay. Okay, kita dah tahu macam mana apakah sumber-sumber bahan kimia yang ada di sekitar kita. Bukan sahaja dekat tempat kerja, malah dekat rumah kita pun ada bahan kimia juga. Dan kita dah tahu macam mana bahan kimia tu masuk ke dalam badan kita.
macam mana badan kita bertindak balas kepada bahan kimia yang masuk, dan apa jadi lepas tu bahan kimia tu bertindak kepada sel-sel badan kita pula. So sekarang kita nak tahu, adakah semua bahan kimia melalui proses yang sama? Maksud saya, masuk dalam badan, dicerna, lepas tu dia rosakkan organ lain. Adakah semua yang kita perlu fokuskan dalam dalam kita punya fokus hari ni lah, maksudnya medical surveillance? Adakah semua? So jawapannya memang tak lah. Kalau semua CHRA di Batu Pahat tak cukup, CHRA di Johor tak cukup, di Malaysia memang tak cukup. Okay. Dan pemantauan tu takkan berlaku dengan rapi lah sebab tak cukup tenaga kerja. That's why bukan semua yang menjejaskan kesihatan. Yang difokuskan dalam akta, di dalam guideline, di dalam regulation adalah hanya kategori chemical hazardous to health, ataupun nama pendek, nama famous dia adalah CHTH. So CHTH ni bukan yang menyebabkan kematian, tapi adalah 4 kategori yang ditunjukkan dalam slide saya ni. Yang pertama, tengok kepada regulation use, ada jadual 1 dan jadual 2. Semua chemical dalam tu ratusan, itu adalah kategori pertama CHTH. Saya tak perlu tunjuk di sini sebab macam saya cakap, saya tak berhajat untuk bedah buku. Saya berhajat untuk membagi awareness. So kat mana kita nak tahu CHTH tu? Yang pertama, refer kepada regulation use, schedule 1 dengan 2. Yang kedua, kita refer kepada class regulation, another regulation. Dekat situ ada satu lagi group of CHTH. Yang ketiga adalah racun yang dikategorikan dalam Akta Racun 1974 lah. Apa-apa racun yang ada dalam situ, itu adalah CHTH. Dan yang keempat adalah schedule waste. Yang ni dalam environment punya part lah. So kalau saya banyak dekat 1 dan 2 dan 3. Okay, dan dalam regulation pula, bukan sekadar dia tekankan apa itu CHTH yang perlukan pemantauan ataupun medical surveillance. Dia juga menekankan perkataan the use of CHTH. So kalau bahasa Inggeris, use ni adalah penggunaan. Kita guna. Tapi kalau dalam konteks DOSH ataupun chemical in industry ni, use dalam use regulation bukanlah guna sahaja. Dia ada maksud yang lebih luas, termasuklah daripada productionnya, daripada handling, maksudnya yang handle chemical tu, menyimpan, yang terlibat dengan transport, yang terlibat dengan disposal, dengan treatment. Semua tu di bawah payung use. Okay, so dia bukan orang yang guna saja. Banyak lagi skop-skop lain yang dikategorikan sebagai use. So kalau seseorang itu bekerja di kilang A, kilang menyimpan dia banyak kepada warehouse, dia banyak kepada repack dan sebagainya, pun masih dikira sebagai use, bukan end user sahaja. Okay, alright. Jadi after all, saya terangkan ni, tengok balik kepada gambar yang tadi tu. Okay, ada CEO, ada saintis, pekebun dan juga Dr. MA dan sebagainya lah. So siapa yang most likely terdedah dengan CHTH? 1, 2, 3 dan 4. Yang mana satu? Okay, ada jawapan? Jawapan boleh ditulis dekat ruangan chat. 2. Okay, 2. 2, okay. Kebanyakannya 2. Ada jawapan lain? 3. 2, 3 dan 4. Okay, 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. 3 dan 4, yes. Okay. Okay, Alhamdulillah. Saya bersyukur sebab tak ada yang jawab 1. Okay, alright, ya. 1 less likely lah. Sebab dia bekerja banyak kepada office work. Jadi less likely to be exposed kepada chemical hazardous to health. Ya, dekat depan meja dia mungkin ada sinki yang ada sabun, tapi sinki
sabun di sinki tu bukan kategori CHTH. Jadi perfect lah. Okay. Dua, ya memang terang dan nyata. Yang ketiga macam saya cakap tadi, CHTH adalah pesticide. Di lapangan, di orang-orang petani memang terdedah dengan CHTH. Ya Dr. Fitriah? Oh, tersalah tekan. Minta maaf. Betul. Okey, yang keempat pun macam tu juga, ya, ada risiko terdedah dengan CHTH. Contohnya formalin untuk mengawet jenazah mayat, ya, itu adalah CHTH, dan banyak lagi lah chemical lain yang possible berada di setting pekerjaan hospital ni. Okey, ya betul 2, 3 dan 4. Okey, nampaknya audiens saya faham. Okay, kalau jadi student mungkin 4 flat lah semuanya ni. Okay, move on kepada next slide. Alright. Kita dah kenal CHTH. Okay. Sekarang adalah kita nak tahu juga CHRA, Chemical Health Risk Assessment. Selalu safety ataupun HR minta dekat saya kan, doktor nak buat medical surveillance. Saya cakap before anything bagi saya CHRA report dulu. Dan kebanyakannya macam bila saya minta CHRA pun dah stuck dah. CHRA report untuk apa? Okay. So CHRA report ni apa sebenarnya? Chemical Health Risk Assessment adalah assessment yang dibuat di tempat kerja untuk mengenal pasti bahan-bahan kimia, satu, mengenal pasti CHTH, mengenal pasti risiko dan hazard imposed by each chemical, especially CHTH, dan kita nak tahu daripada risiko exposure tu, adakah control measures yang tempat kerja dah apply di tempat kerja mencukupi untuk prevention, untuk daripada chemical tu masuk ke badan manusia. Although kita tahu dia punya risiko, exposure level dia dan dia punya effect, potential effect, tapi adakah dah ada control measure? Kalau dah ada, adakah control measure itu mencukupi? Dan based on pengiraan mereka, sebab setiap yang saya sebut tadi objektif CHRA at least ada 3, kita nak tahu chemical apa ni dia punya risiko kesihatan dan dia punya exposure risk dia. Based on 3 ni dia dah buat calculation dan includekan sekali control measure yang dah ada, adakah cukup mencukupi atau tak mencukupi. Then the recommendation untuk medical surveillance ada di situ. So before medical surveillance, CHRA is very important for non-chemical lah, maksudnya employer maklum mereka menggunakan chemicals, therefore memanggil assessor untuk CHRA membuat CHRA assessment, dan subsequent action needs to be taken have to be datang daripada CHRA. Okay, alright. Then barulah medical surveillance datang. Okay, so what is medical surveillance? Apa pendapat semua? Adakah medical surveillance ni sama dengan health screening yang lain? At least the concept lah. Adakah sama? Sebab kalau kita buat health screening, right, walaupun kita belum sakit, kita tak sakit lagi, kita tak ada kencing manis lagi, tapi with good awareness, I think orang akan pergi untuk health screening, general health screening. So dia nak tahu status kesihatan dia, kencing manisnya ada ke tak ada, kolesterolnya di tahap mana, darah tinggi ada atau tak ada tak faktor-faktor risiko lain yang terdedah, yang mendedahkan seseorang itu kepada mendapat masalah-masalah jantung, buah pinggang, stroke dan sebagainya. So orang buat health screening adalah volunteer kan, dia without any paksaan pun, tak ada siapa suruh, tak ada apa-apa akta yang menyuruh pun, tak ada apa-apa regulation mahupun guideline, tapi with good awareness they come forward. Jadi adakah sama dengan medical surveillance? Boleh tak dia seseorang individu out of nowhere datang dekat UHT, doktor saya nak buat medical surveillance, sama tak agak-agak? Okay, tak sama. Wakil seorang daripada 300 lebih jawab tak sama. Okay,
Kalau dah research tak cukup dah samplingnya. Okay, tapi never mind, yes, tak sama sebabnya health screening like I said memang tak ada apa-apa pemantauan lah, tak ada apa-apa regulation yang menyuruh. Tapi berbeza dengan medical surveillance, walaupun it is part of health screening sebenarnya. Dia adalah part of health screening sebab pekerja tak sakit, pekerja sihat. Tapi kita buat medical surveillance iaitu health screening spesifik kepada chemical. Okay? So dia adalah masuklah, ni buku punya part, dia adalah a systematic assessment kepada health pekerja yang terdedah kepada chemical. Systematic, setiap tahun kena buat. Dan pemeriksaannya bergantung kepada apakah kesan kesihatan yang boleh terjadi sekiranya terdedah kepada sekian-sekian chemical lah. So dia tak sama untuk semua orang, berbeza mengikut chemical yang dia terdedah lah, yang seseorang pekerja itu terdedah. So memang dia untuk pekerja yang sihat supaya kita dapat kekalkan kesihatan dia. Dan along the way, sepanjang buat medical surveillance, be it belasan tahun ke puluhan tahun, selagi dia bekerja dan use chemical, mereka perlukan medical surveillance. Ini adalah paksaan daripada kerajaan Malaysia. Okay, disebabkan sejarah-sejarah yang sebelum ni lah dia jadi paksaan. Okay, jangan tunggu sampai ada penyakit lah baru datang. Itu kisah dia lah. Okay, next is graf ni nampak macam begitu teknikal, tapi point dia adalah bila masa medical ini diperlukan, adakah hanya tunggu CHRA sahaja? Jawapannya tidak juga. Okay, tapi dia bukanlah okay, satu CHRA ada suruh buat medical surveillance, yes kita buat medical surveillance. Yang kedua adalah pekerja membuat aduan ataupun mengadu mengalami apa-apa gejala yang berkaitan dengan chemical expose di tempat kerja. Contoh, pekerja 50 tahun bekerja di sektor construction, terdedah dengan, dia kerja on-site lah, dia adalah kontraktor yang membuat bangunan tu. Okay. Bekerja dah 15 tahun, tak pernah menjalani apa-apa medical surveillance maupun health screening di bawah company. Okay, bukan suddenly lah, actually progressively dia rasa pernafasan dia semakin berat. Dan dia pula ada a good awareness terhadap medical surveillance. Dia tahu dia terdedah dengan pasir-pasir lah, habuk-habuk, debu-debu semua ni yang boleh menjejaskan kesihatan dia sebagai pekerja. Tapi sebab company tak hantar, jadinya kalau dia minta nanti takut dapat warning letter. So dia tunggu after years semakin teruk, dan dia buat komplain kepada employer ataupun dia sendiri datang kepada mana-mana doktor untuk pemeriksaan. Actually dia boleh dikategorikan sebagai medical surveillance, provided that bahan kimia yang terjejas tu adalah memang diketahui health effect dia. Asbestos menyebabkan paru-parunya efek. Yang diketahui dia dikategorikan sebagai medical surveillance. Tapi contoh macam dia kata, okay, dia bekerja dekat tempat berpasir berhabuk, sekarang dia mengalami leukemia. So dia nak menuntut pekesuk ataupun nak buat medical surveillance untuk tuntutan yang sebagainya lah. Secara teorinya, asbestos tak diketahui menyebabkan leukemia. So it is not medical surveillance. Dia bukan medical surveillance dan tak proven lah, dia punya efek tu tak berasas. Maksudnya kesan yang dia claims due to workplace tu tak berasas. Jadinya that is not category. So ada dua kategori. Yang pertama memang ikut jadual medical surveillance tahunan. Yang kedua, kalau pekerja complain of symptoms yang known to be caused by that chemical. Tapi cerita dia after that memang panjang. OHD have to tengok tempat kerja dia, dapatkan cerita daripada multi layer punya sejarah pada pekerja sendiri, daripada immediate boss dia, daripada boss of the boss. Banyak lagi sejarah-sejarah yang perlu dikorek sebab kita nak tahu adakah exposure level yang terdedah
kepada pekerja tu significant enough untuk menyebabkan efek tersebut. Okay, alright. Seterusnya, before anything else, medical surveillance adalah considered as prevention. So dia haruslah selari dengan implementation of control of hazard di tempat kerja. Okay, ini adalah hierarchy of control measures. Yang paling efektif adalah yang paling atas, yang least efektif adalah yang paling bawah. Sebab apa? Sebab bila kita sebut PPE, memang 100% bergantung kepada pemakaian oleh pekerja, which is saya tak jamin lah pekerja di mana-mana pun akan compliant 100% kepada PPE. Dan possibility untuk kita berada bersama pekerja all the time untuk mengingatkan pakai PPE also tak possible. So PPE sebab tu dia duduk paling bawah, dia least effective. Yang most effective tapi bergantung kepada kesesuaian adalah elimination. We have a story about elimination. Bukan story lah, pun a fact juga. Ada akta berkenaan perintah larangan penggunaan bahan kimia 1999. Ada beberapa bahan kimia yang memang dah di-ban oleh kerajaan Malaysia disebabkan oleh safety ataupun health effect dia. Okay, so yang paling diketahui ramai lah yang saya share adalah gambar yang pertama di atas, warna biru ni, ini adalah blue asbestos. Okay, blue asbestos ni adalah jenis asbestos yang boleh menyebabkan kanser paru-paru. So dia dah lama di ban. Jadinya itu masuk kategori hazard control elimination, tapi eliminate at country level lah, maksudnya kerajaan kita yang eliminate. Di kilang pula, elimination memang kena buat. Usually elimination memang yang menyebabkan kesan kesihatan ataupun keselamatan yang disastrous lah, I would say. Okay, ataupun otherwise boleh guna substitute. Kalau chemical A tak boleh dipakai, guna chemical B. Ataupun kalau chemical A terlalu banyak komplain ataupun terlalu banyak negative impact ni, substitute. And a lot more lah. Okay, tapi priority adalah yang ke atas. Okay, I think I'm coming to the end of the session. Cuma mari kita fikirkan sama-sama, apakah actually responsibility of employer, responsibility of employee in this program. I mean medical surveillance program. Employer, apakah yang patutnya employer buat? Anyone wants to cerita, share lah. Apa yang patut employer buat dulu? Dr. Fitriah lah. Wakil employer. Employer. Kalau apa ni di pihak kita, memang kita tengoklah, kalau belum ada sel syar'i, kita buat sel syar'i dulu lah. Okay, lepas tu kita akan tengoklah keputusan dia. Dan kita akan propose lah kepada UHD ikut sarana daripada pengapit tu sendirilah. Okay. Okay. Dan sekiranya ada aduan, kita pun akan tekan kepada UHD jugalah. Macam itu. Ya, betul. Itulah antara role of employer. Hantar pemeriksaan setiap tahun, 2 tahun sekali sepatutnya. Ya. Okay. Kalau ikutkan kepada perintah medical surveillance, by default setahun sekali, unless ada certain condition yang OHD justify untuk buat lebih kerap daripada less than 1 year. Contohnya 3 bulan, 6 bulan. Tapi itu kisah ataupun kes-kes terpencil, bukan semua orang. Kalau semua orang by default setahun sekali,
certain cases je lah yang perlukan lebih gerak. Okay, yes, employer memang perlu sangat cakna lah. Employer yang perlu lebih cakna, sebab kalau dia tak cakna, dia tak akan buat the rest of the process. Employee adalah orang yang follow what employer instruct, tapi sebagai employee perlu memberi kerjasama yang penuh kepada program pemantauan kesihatan medical surveillance dengan employer. Okay, kalau ada apa-apa gejala yang dialami oleh employee, please come forward untuk bercerita, sebab sometimes yes, probably kita termiss some part of the workplace ke, but yeah, due to mungkin budget punya constraint what not, kita mungkin tak include certain workplace. Okay, faham tak? Kita tak include certain workplace untuk terlibat dalam CHRA lah. So dia tak ter-include dalam proses tu. Tapi kalau ada gejala, please come forward. Okay. Okay, seterusnya Q&A session lah. If anyone have questions, boleh scan the QR and then kita akan share. Kalau nak guna mikrofon pun boleh juga ya, nak tanya soalan kalau ada soalan lah. Buat pemeriksaan setiap tahun dan bagi yang rasa telah terdedah segera buat pemeriksaan. Chemical exposure monitoring, result we recommend the requirement. Ya, betul. CHRA recommend CEM, CEM recommends medical surveillance. Okay, any questions? Okay, so far tak ada, Dr. Fit. Okay, kita buka soalan, ada tak dekat Slido tu? Betul? Saya tak boleh nampak Slido. Oh, sekejap ya, Dr. So far belum ada soalan apa-apa. Belum ada soalan, semuanya faham. Semua faham, Alhamdulillah. Okay. Okay. Ada soalan Soalan saya serahkan semula sesi ni kepada Dr. Fitri. Terima kasih atas jemputan. Harap bermanfaat at least untuk diri sendiri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Dini atas pembentangan yang saya kira amat padat lah. Okay, penuh dengan informasi, saya banyak juga perkataan-perkataan ataupun terms-terms baru yang kita pelajari lah. Contohnya CHTH lah, toksikokinetik lah dan sebagainya lah. Okay, dan juga saya amat berterima kasih lah atas penglibatan semua peserta untuk sesi ini. Dan sekarang kita setelah sampai ke penghujung webinar, bagi pihak penganjur saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Dini Suhaili atas perkongsian tersebut, dan saya juga bagi pihak MKKPUA dan pejabat OSHA UTHM mengucapkan terima kasih kepada semua, dan semoga kita berjumpa lagi untuk lain sesi. Semoga ilmu yang dikongsikan ini juga memberi manfaat kepada semua.